صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung semula kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Salikin yang lama dah kita berhenti. Kita tak ingat dah tu kitab hilang dah bagaimana. Kan, last kali bulan berapa saya pun tak ingat dah. Kat setahun lebih kan, tak datang dah. Mujur ingat lagi jalan ke sini. Baik, jadi moga-moga nak kesungguhan kita menuntut ilmu agama Allah tak apalah tertangguh-tangguh pun, tapi tetap kita istiqamah untuk terus mengaji menuntut ilmu agama Allah. Moga-moga dengan kesungguhan itu Allah menempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ingat tak kita berhenti kat mana? Ada tanda sifat hayat yang hidup. Sifat hayat belum lagi. Baik. Jadi kita masih lagi pada perbahasan sifat 20. Kita masih lagi duduk pada perbahasan sifat 20 dalam kitab kitab Hidayatus Salikin ini. Baik. Saya baca dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ke-10 hayat artinya hidup. Pendeknya. Jadi sekarang ni kita nak sambung pada bab sifat 20, iaitu pada sifat yang ke-9. Daripada 20 sifat, sifat yang ke-10, maaf, sifat yang ke-10 daripada 20 sifat, iaitu namanya hayatun ataupun al-hayatu. Boleh hayatlah, dengan ringkasnya kata kita orang Melayu ni sebut sifat hayat. Baik. Apa tu hayat? Hayat artinya hidup. Artinya hidup. Jadi bahasa Melayu kita pun ada juga perkataan hayat, tapi hayat ni sebenarnya bahasa Arab hayah. Ta marbutah tu diwakafkan bunyi ha, jadi hayah yang sepatut betulnya. Tapi sampai ke alam Melayu kita ni kita tak sebut gitu, kita sebut hayat. Tak apalah, yang penting kita faham maknanya, iaitu hidup. Allah Ta'ala itu hidup. Jadi sifat hayat ni, pertama sekali kita nak kena faham, sifat hayat bukanlah nak menceritakan tentang bahawa Allah itu menghidupkan sesuatu, kan? Bukan, memang betul lah Allah tu menghidup dan mematikan sesuatu, tapi cerita tu, bahas tu bukan di sifat hayat. Perbahasan tu duduk dalam sifat kudrat. Sifat kudrat apa makna dia? Kudrat kita dah belajar dah sebelum ni. Sifat kudrat itu artinya kuasa,
Maknanya Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan. Adapun sifat hayat ini adalah nak menceritakan bahawa Allah itu hayat, bahawa Allah itu hidup. Tu saja dia nak cerita. Nak cerita bahawa Allah itu adalah hidup. Kenapa? Mana tahu Allah tu hidup? Dia terima dua sahaja. Wa hadainahu najdain. Kata Allah dalam Quran, aku bentang pada kamu dua jalan. Maknanya hidup lawan dia apa? Mati. Kalau kita tak mengisbatkan, kalau kita tak beriktikad, tidak berpegang bahawa Allah itu hidup, bererti dalam kata yang lain, maknanya Allah tu mati. Boleh ke kita kata Allah tu mati? Kalau Allah tu mati, macam mana Allah menghidupkan yang lain? Macam mana Allah mengurus makhluk dan sebagainya, mentadbir alam sebagainya? Kalau Allah itu mati, maka mustahil akal tak boleh terima mengatakan bahawa Tuhan itu mati. Maka mustahil tak boleh terima kata Tuhan tu matilah, maka kita bawa datang perkataan Allah itu hidup. Maka hidup tu dalam bahasa Arab hayat. Maka kita pun mengatakan bahawa Allah bersifat dengan sifat hayat. Allah itu bersifat dengan sifat hidup. Macam tu. Memang kita tak pernah jumpa Allah, tak pernah tengok, tapi untuk mengesahkan dia, maka kita sebut begitu. Mustahil akal tak boleh terima kata Tuhan itu mati. Dan bila sebut Allah tu hidup, dah kita makhluk hidup juga. Dah adakah sama hidupnya makhluk dengan hidupnya Tuhan? Tak samalah, kan? Sebab apa? Sebab hidupnya kita selain daripada Allah ni, yang disebut sebagai kullu ma siwallah, setiap sesuatu yang lain daripada Allah. Kita semualah selain daripada Allah ni, kita ni semua makhluk, tak kira lah, bukan setakat manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, apa-apalah yang bernama makhluk, syurga, neraka, apa semua ni, adalah hidup, tetapi hidup yang dihidupkan. Adapun Allah Ta'ala bukan dihidupkan, tapi Allah Ta'ala itu memang hidup. Malah dialah yang menghidupkan setiap sesuatu. Situ beza dia. Kita ni apa saja kita buat, kita ada perkataan di kat depan. Di. Tak kira lah, dihidupkan, dimatikan, diberi rezeki, diizin lihat, diberi dengar, semuanya di. Sebab apa di? Sebab segala apa kita buat biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, buatlah macam mana nak buat, tak jadi, tak akan jadi. Kalau Allah tak izin, tak akan ada siapa boleh nak hidup, melainkan Allah lah yang menghidupkan setiap kita ni. Adapun Allah Ta'ala tak berhajat kepada untuk dihidupkan. Dan lagi Allah Ta'ala itu hidup bukanlah macam hidupnya kita makhluk. Hidup makhluk ini bersandar kepada sesuatu. Contohnya kalau kita manusia ni, kita hidup bersandar kepada nyawa ataupun roh. Ada jasad saja ada, tapi nyawa tak ada, roh tak ada, tak hidup. Panggil mati dah. Ada orang mati tu sekujur badan, kita nak semayang jenazah, dia duduk depan baring. Dia ada tak ada? Ada. Ada tak mana tu baring? Tapi tak hidup lah. Sebab apa tak hidup? Nyawa tak ada, roh dah tak ada. Sama kat kita masa belum lahir dulu, kan? Nyawa tak ada lagi. Lepas tu Allah cipta nyawa kita, cipta roh masuk ke dalam jasad, maka lahirlah kita sebagai suatu yang hidup. Asal mula-mula pun dalam perut mak jasad ada dah, Allah bagi jadi kepala, badan. Dalam bahasa sains dipanggil fetus, kan? Ataupun kita sebut janin. Ada dah bentuk manusia itu ada dah dalam perut, tapi belum hidup lagi. Ditiup ruh, masukkan ruh ke dalam badan, barulah gerak tangan kaki apa semua. Itu yang kadang-kadang orang rumah kata, cuba abang pegang perut ni, kita rasa duk gerak-gerak. Apa tu? Anak dah hidup dalam tu. Dia nendang-nendang dan sebagainya, kan? Itu hidup. Bila hujung habis dah nyawa kita, macam tu juga mati jasad.
Nah, sebab apa dah kerah dah jasad ni? Sebab nyawa tak ada dah. Maka pergantungan hidup kita tergantung atas nyawa dan juga roh. Tak payah kata kitanya, selain daripada kita, semua makhluk pun begitu. Semua makhluk bila dia hidup, hidupnya tergantung atau tersandar kepada sesuatu benda yang lain. Contoh tak payah jauh lah, ni telefon kita. Telefon kita ni hidup macam mana boleh telefon lah, boleh cakap, boleh tengok internet sebagainya. Sebab apa? Sebab dia ada nyawa dia. Apa nyawa dia? Nyawa dia bateri. Cuba tak ada bateri. Bateri ada, tapi kuasa bateri tu habis. Bunyi nek habis. Kita tekan tak nyala dah. Tekanlah 18 kali sampai masuk lubang tu. Tak jadi apa. Nak buat macam mana? Kena cocok charger. Masuk cas, barulah dia punya power tu, nyawa dia masuk. Nyawa dia masuk, kita pun buka link, hidup. Boleh telefon dah. Begitu kan. Macam kita kat ni hidup kehidupan manusia ni kan, tak bolehlah sambung nyawa, memang tak boleh. Tetapi kita boleh meneruskan nyawa, iaitu dengan makan dan minum. Makan minum tu ibarat cas lah. Lepas tu bila tak makan tak minum, monyok je muka. Berapa lemah. Slow. Tengok masa bulan Ramadan puasa, nyanda kat tiang. Jap-jap tengok jam, sampai azan Zuhur dia sangka maghrib. Dia kata lambatnya, dia kata selalu cepat masa ni, kali ni lambat dah pula, dia kata. Tak ada lambatnya, sama je. Cuma kita perasaan duk menunggu-nunggu. Nampak lemah. Apa lemah? Dah bateri slow. Apa? Sebab makanan tak masuk lagi, air pun kurang dalam badan kan. Jadi badan jadi slow. Bila buka puasa tengok, duduk atas meja tu, orang kata duduk atas kursi, duduk atas meja terus, tenaga banyak dah masuk makanan. Dah. Tu. Jadi nak ceritanya, itulah bandingan kita dengan Allah Ta'ala. Allah tak berhajat kepada setiap sesuatu. Allah tak berhajat kepada nyawa ke bateri ke apa, dah ada. Hidup Allah, hidup yang sebenar-benar hidup, yang hakikat hidup, yang maha hidup. Adapun kita hidup tumpang-tumpang. Apa maksud tumpang-tumpang? Kita bukan sebenar-benar hidup, kita cuma dihidupkan. Hidup pula gantung pula tu, gantung dengan nyawa, gantung dengan roh. Mujur ada nyawa, hiduplah. Lagi tak, kalau tak ada dah nyawa, tak ada dah lah hidup. Gitu. Jadi maknanya lemahnya kita. Bila tahu lemah, apa pergi sombongnya? Kenapa rasa kenapa rasa hebat kan? Sedangkan hidup kamu pun tak kira lah, tak kira siapa-siapa lah. Tak payah kata kerja office boy, no. Sultan Agung, Dana Menteri, jawatan besar-besar, hidup dengan roh, dengan nyawa. Bila dicabut nyawa, agung sebesar pangkat pun mati ke hidup? Mati. Cabut dah tahta, tengkolok atas kepala cabut, baju-baju kebesaran cabut, habis dah. Tak kira lah nama Tun ke Tan ke apa ke, Datuk Menteri ke, mati. Datang Datuk Israel, Datuk Seri Israel datang. Dia pangkat lagi besar. Dia datang, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan tu jawab, Sadaqallahul azim, habis. KO. Dia datang, habis. Tak kira siapa pun dia datang, semua pakat senyap. Ada. Jatuh. Apa kita nak sombongnya? Rasa hebat sangat. Hebat tak mana kita hebat? Tak ada hebatnya. Dan lagi kita kena tahqiqkan bahawa adalah Allah Ta'ala itu hidup, kita kaitkan balik dengan sifat-sifat yang sebelum ini, iaitu yang kita pernah belajar sebelum ni. Yang pertama, wujud. Hidupnya Allah itu hidup yang wujud, yang sebenar-benar hidup, yang ada dan sungguh. Adapun hidup kita ni pinjam-pinjam aja, macam kita sebut tadi. Yang kedua, hidupnya Allah Ta'ala itu hidup yang kidam atau qadim. Yang ni hidupnya Allah Ta'ala tak ada permulaan. Hidup kita ada permulaan. Asalnya kita tak hidup, lepas tu baru hidup. Allah Ta'ala tak dimulakan hidupnya Allah itu dengan tak hidup, tak ada mula. Setiap lain daripada Allah, semua ada mula. Allah tak ada mula. Dan bila Allah mula, tak ada mula, kata dah kan tak ada mula. Dan macam mana, tak payah macam mana lah, itulah Tuhan.
Lah kali jawapan kita wallahu a'lam. Aku tak tahu, hanya Allah yang lebih tahu. Kerana kita tak mampu nak fikir macam mana sifat Allah yang sebenar secara hakikinya. Kita setakat boleh belajar ikut apa yang telah disebut di dalam Quran dan juga hadis, kemudian diterangkan pula oleh alim-alim ulama di dalam kitab-kitab muktabar mereka. Kemudian kita pula belajar saja kitab tu, dan untuk kita faham akan sifat Allah macam mana sebenarnya. Baik. Dan hidupnya Allah Ta'ala itu tak ada permulaan dan juga tak ada pengakhiran, yakni baqa'. Hidupnya Allah Ta'ala itu baqa', yang kekal. Hidupnya kekal, tak kira tak berkait dengan waktu. Sampailah bila-bila pun takkan ada istilah mati. Hayyun la yamut, hidup yang tak mati-mati Allah Ta'ala. Kita hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Ya tak? Cuma kita duk buat relax gini sebab tak nampak lagi bayang-bayang Israel. Tak rasa macam kita akan mati. Padahal kubur depan masjid ni kan akan ada ruang untuk bahagian kita. Entah bila kita tak tahu, tapi pasti dan yakin kalau tak tanam sini pun mana-mana atas muka bumi ni kita akan ditanam. Kita tetap pasti akan mati. Suatu kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Kata Imam Ghazali, dia nasihat pada anak murid dia. Dia kata apa? Dia kata ishma syi'ta. Buatlah apa kamu nak buat atas muka bumi ni. Buatlah kamu nak buat apa, kamu nak seronok, kamu nak melompat-lompat, kamu nak minum arak, nak main judi, kamu nak tikam nombor ekor, kamu nak buat apa maksiat, kamu buatlah. Ishma syi'ta. Buatlah apa kamu nak buat. Fa innaka mayitun, kata dia. Tapi ingat, satu hari nanti kamu bakal menjadi mayat. Maknanya kamu buatlah apa kamu nak buat, tapi kamu kena ingat satu hari nanti kamu akan mati. Kamu tak akan boleh lari daripada kematian. Maka waktu tu kamu tanggunglah apa yang kamu perbuat dulu. Kalau kamu buat baik, maka tanggung balas kamu tu baik. Kamu buat tak elok, tanggung balas kamu pun tak elok. Ada tok guru kepada tok guru kita ni lah, tok guru Siddiq Noh, guru dia. Nama guru dia Tuan Guru Haji Wan Ibrahim. Disingkatkan panggil Tok Guru Wain. Satu tiga dululah Tok Guru Siddiq Noh yang cerita kat kami di pondok. Dia kata Tok Guru dia seorang ni memang istimewa. Dia sayang sangat kat Tok Guru dia ni, sampai dia tanam azam nak menamakan anaknya dengan nama Tok Guru dia, sebagai ingatan kasih dia pada guru dia. Akhirnya lahir seorang anak ni nama Muhammad. Dia tambah Muhammad Wain. Wain tu nama guru dia lah, Tok Guru Haji Wain. Dia kata sebab apa istimewa? Sebab Tok Guru dia ni tak pernah cakap negatif, positif aja. Apa pun dia suka senyum aja. Nampak hidup ceria aja. Apa orang tanya semua dia kata boleh. Tak ada tak boleh. Tiba-tiba ada satu orang anak muda datang jumpa Tok Guru Wain. Dia kata, Tok Guru, boleh tak saya tak nak semayang? Boleh tak saya tak nak semayang? Dia kata, dia tak nak semayang, budak ni. Kata Tok Guru, awak lah tak boleh. Boleh? Siapa kata tak boleh? Boleh. Tak nak semayang? Tak apa, boleh. Kata pemuda ni, ni baru Tok Guru dia tu. Sebab Tok Guru lain semua kata tak boleh. Tok Guru ni seorang je kata boleh. Ni baru bagus, dia kata. Ni baru Tok Guru. Lepas tu Tok Guru Wain jawab macam mana? Dia kata memang boleh tapi duduk dalam neraka. Boleh, apalah tak boleh lah. Mu tak nak semayang, tak nak puasa, nak joget, nak dedah aurat, mu nak bogel, nak bogel dari KL sampai ke Johor, tak kira lah. Mu nak buat apa, mu buat lah. Tapi balasnya mu hadap. Masuk neraka, tu je. Samalah kehidupan kita ni. Mu nak buat apa, buat lah. Mu tak nak semayang, tak apa tak nak semayang. Orang suruh dia semayang lah. Tak nak semayang, buat degil, kerah kepala.
Orang kata dah meninggalkan solat ni nanti diazab dalam api neraka ni, pecah kepala ni. Oh, dia jawab pula, la ikraha fid din. Oh, pandai dia. Semayang tak nak, tapi ayat Quran diingat kat tu. Dia kata tiada paksaan dalam agama. Ni jenis biul nama dia. Dia tak faham ayat la ikraha fid din bukan digunakan bagi orang yang dah Islam. Ayat tu untuk orang yang belum masuk Islam. Dia kafir lagi, Hindu ke Buddha ke tak kira lah, Kristian ke apa ke, maka la ikraha fid din ke atas dia. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam, tak boleh. Tak boleh pula kita letak pisau ke pistol kat leher kepala dia, kata hang masuk Islam. Hang tak masuk Islam, aku tembak hang, aku bunuh hang. Tak boleh. Hukum ni haram kita paksa-paksa orang. Adapun kalau dia sendiri dengan rela hati nak masuk Islam, tu tak apa. Yang tu memang disuruh lah. Kemudian kita teranglah pada dia apa tu Islam. Tapi kita paksa dia untuk masuk Islam, tak boleh. Tetapi bila sudah dia masuk Islam, dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah, maka termaktub atas diri dia kena ikut apa yang tertulis dalam rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia dah mengucap dah 2 kalimah syahadah, maka yang kerja dia kena buat lepas tu wa iqamus salah, mendirikan sembahyang, wa itauz zakah, menunaikan zakat, wa saumu ramadan, dan puasa bulan Ramadan, lepas tu wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, kemudian pergi haji bagi orang yang mampu. Kena buat. Sebab apa? Sebab dah masuk Islam. Bila dah masuk Islam, kerja kena paksa. Kena, suka tak suka, malas tak malas, rajin tak rajin, wajib melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Mu tak nak buat, okey tak apa, tak nak buat, tapi mu hadaplah neraka Allah. Kena seksa, kena bala. Tak payah kata dalam neraka, dalam lubang kubur teruk dah kena. Kata ulama, alam yang selepas lebih teruk daripada alam yang sebelum. Kita ada 5 alam dalam kehidupan kita ni. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, daripada mula dicipta sampailah habis, kita ada 5 alam. Alam yang pertama iaitu alam roh. Alam yang kedua alam rahim. Alam yang ketiga alam dunia yang kita ada sekarang ni. Alam keempat alam barzakh. Yang terakhir alam akhirat. Kata ulama tadi, alam yang selepas lebih teruk daripada alam sebelumnya. Mana lebih teruk tu maknanya lebih susah. Jadi masa kita hidup di alam roh tak apa lagi, kita keluar beralih kepada alam rahim. Alam rahim lebih susah daripada alam roh. Kenapa? Sebab alam roh steady je, tak ada apa pun. Tunggu masa bila nak keluar. Alam rahim duduk dalam perut mak dah. 50-50 kat tu masa tu. Boleh jadi lahir, boleh jadi mati terus kat dalam. Lemah ke apa dalam tu, terbelit dengan tali pusat ke apa. Tu. Tapi okey lagi lah, sebab dijaga juga dalam tu. Makan minum kita semua cukup, tak payah pergi kerja dalam tu. Duduk dalam tu main pusing-pusing je. Keluar alam dunia. Alam dunia lebih susah daripada alam rahim. Mau tak susah macam sekarang? Susah tak hidup itu? Kalau boleh ingat nak masuk balik dalam perut mak kita. Mana? Dah mak, susah hidup, ngau hutang keliling pinggang, along pula jari. Payah hidup, nak makan pun susah, kos sara hidup tinggi, nak kena bekerja bertungkuh lumah sampai letih-letih, penat, sakit-sakit badan. Macam-macam hal kita kena tanggung dalam alam dunia. Lepas tu ada orang diingat dengan susahnya hidup dunia dia, dia kata baik aku mati macam ni, dia pun terjun jambatan Pulau Pinang. Dia tak tahu alam selepas lebih susah daripada alam sebelum. Maknanya alam lepas kita nak hadap ni, yakni alam barzakh, tu lebih susah daripada alam dunia ni. Kalau alam dunia kita dah rasa susah, bayangkan alam barzakh macam mana. Tapi dah tak mengaji, terjun dia. Terjun mati. Mati berubah alam, masuk kepada alam barzakh. Masuk alam barzakh, baru nak merayu pada malaikat, minta hidup baliklah atas muka bumi. Saya nyesal, tak ada apa dah, tak boleh balik dah. Duduk dalam alam barzakh, kena seksa, kena soal, ditanya.
Nah, dalam kitab ada setengah kitab sebut hampir 100 tahun seseorang tu tetap masih lagi ditanya soalan. Mati dah 100 tahun. Bukan 10 tahun, 100 tahun dah mati, soalan tak habis lagi ditanya. Bayang, kalau boleh jawab semua soalan tak apalah juga 100 tahun pun. Kalau tak boleh jawab, satu soalan tak boleh jawab, soalan kedua tak boleh jawab, soalan lepas tu tak boleh jawab lagi, sampai 100 tahun semua soalan tak boleh jawab. Berapa kali kena tibai? Setiap sekali dirotan oleh malaikat Munkar dan Nakir, terbenam 7 petala bumi. Nah, sekali rotan sahaja, tom, nah, tersumbat masuk ke dalam 7 petala bumi. Angkat balik naik atas, tanya lagi, tak lagi, tang, kena balik sampai bawah. Nak ceritanya payahnya. Maka kata ulama, kalau alam barzahnya sudah teruk, kalau alam barzahnya sudah macam-macam hal, maka alam akhirat dia akan berlipat lagi kali ganda susah dia. Allah, nampak? Ini yang kita risau ni. Tapi kalau siapa-siapa alam barzahnya sudah elok, nyaman, tenang, seronok, maka alam akhiratnya akan berlipat juga kali ganda kesenangan dia. Ya, ini syurga lah. Jadi hidup kita tergantung, hidupan akhirat kita tergantung macam mana keadaan kita di alam barzah. Kehidupan kita di alam barzah pula tergantung atas kehidupan kita sebelum masuk alam barzah tu. Mana? Alam nyata sekarang, alam dunia sekarang ni lah. Ini peluang yang kita masih lagi ada. Dan setiap kali kita bangun di pagi hari, bangun daripada tidur, dan kita masih lagi bernyawa, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap, itu tanda Allah masih lagi beri kita peluang. Syukurlah, sebutlah Alhamdulillah. Ada. Maknanya ada lagi peluang, walaupun mungkin itu hari itu adalah hari terakhir kita. Walaupun hari terakhir, ada lagi peluang walau sehari Allah beri pada kita. Ada. Lepas tu meningkatnya hari, jangan seronok saja. Lagi bertambah hari, lagi bertambah tahun, itu tanda tong oksigen kita semakin kurang. Mana nyawa kita semakin dekat sampai ke penghujungnya, sampai ke garisan penamat. Ni sedar tak sedar kita pejam celik, sudah hampir nak dekat 3 tahun lebih dah, lebih kurang lah, nak dekat 3 tahun dah kita dengan Covid ni. Lockdown tak lockdown, dah dekat lebih kat hampir 3 tahun kita dengan Covid. Ni nak habis dah ni. Tahun 2021 nak melabuhkan tirai. Ni dah bulan berapa dah? Masuk bulan 12. Lagi beberapa hari dah bertukar tahun 2022. Dulu masa saya kecil-kecil, ingat lagi zaman tu zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Keluar kat TV selalu dia kata wawasan 2020. Zaman tu zaman saya sekolah lagi. Dia kata wawasan 2020, wawasan 2020. Kita duk bayang 2020 tu nanti kereta terbang. Tapi ni kan 2020 dah ni, 2021 dah kita ni. Nak masuk pula 2022. Ni mana bukan lama. Dulu dengar macam lama je kata kita akan mencapai wawasan 2020. Kita ingat lama lagi 2020 tu. Ni sampai dah. Sekejap, pejam celik setahun tu laju. Nabi khabar dah 1400 tahun dulu. Setahun akan dirasakan seperti sebulan. Sebulan rasa macam seminggu. Seminggu rasa macam sehari. Sehari rasa macam 1 jam. Itulah seharian kita ni. Apa kita buat satu hari? Daripada pagi sampai dah malam. Tadi elok siang terang, dah gelap dah malam. Lepas tu esok siang pula, malam balik, siang malam. Sekejap. Jam celik, pejam tak celik-celik. Habis habis KO, game over, kata malaikat. Habis dah. Nak menyesal dah. Allah, silap hari tu tak ngaji sungguh-sungguh, silap hari tu tak semayang betul-betul. Dah. Habis dah masa. Masa dah tamat dah. Ni rata-rata saya tengok ni, semua kebanyakannya lebih berumur daripada saya sendiri kak. Saya pun sudah berumur juga. Rata-rata lebih kurang kita umur 50. Ada yang 50, ada 60, ada 70.
Tuan-tuan, kita yang bila dah sampai 50 ke atas ni, kita boleh bagi jaminan ke kita akan hidup lagi 10 tahun? Tak payah kata 10 tahun, 10 hari pun belum tentu ni. Jadi zaman-zaman Covid, zaman yang orang mati dengan tiba-tiba. Nah, elok sihat menyembang, tahu-tahu esok tang mati dia. Tak ada mati lah. Nak kena masuk hospital, doktor kata stage 4 dah kena Covid, sesak napas terus, tak boleh napas. Nak ditidurkan, bukan tidur dah, mati terus. Kan? Ada banyak kes kawan-kawan kita dengar elok sembang minggu lepasnya mati dah dia. La ilaha illallah, tak ada nak jumpa apa, mati macam tu. Ni zaman dia. Zaman kalau kita masih lagi nak bersonok-sonok, fikir-fikirkanlah. Bukan tak boleh nak sonok, tapi bahagian kita tinggal mana lagi bakinya. Untuk bahagian kita. Allah tak apa, Allah Maha Hayah, Allah Maha hidup. Hayyun la yamut, hidup yang tak mati. Apa dah Allah? Kita bukan Allah, kita bukan Tuhan, kita makhluk. Kita hidup, memang kita hidup, tapi hidup yang bakal mati. Kita semua adalah bakal jenazah, bakal ahli kubur. Nama kita akan tertera di batu nisan satu hari nanti. Kita akan ditanam di dalam tanah. Tanah akan tersumbat dalam mulut dan hidung kita. Kita akan baring 7 kaki dalam tanah dalam keadaan gelap gelita. Ni terang lagi ada lampu dalam masjid. Nanti bila-bila mati esok, duduk dalam tu gelap gelita, tak nampak apa. Ditinggalkan pula seorang-seorang diri. Habis ahli keluarga rapat macam mana pun, bini yang selalu tidur sekatil dengan kita, tinggalkan kita. Anak-anak habis tinggalkan kita. Yang kata sayang papa, sayang abi, sayang ayah, memang sayang, tapi dia akan tinggalkan kita lepas kematian kita. Last sekali dia cium pipi kita, lepas tu bye-bye. Mula-mula seminggu ada gak nangis-nangis teringat ke kita. Datang selalu kubur, siram kubur kita. Lepas sebulan tanah pun dah kering. Ada datang dah? Tak ada dah. Naik semak sampai hilang dah batu nisan, sampai tak nampak. Tak pergi dah. Bila nak pergi pula? Hari raya. Itu pun dia datang, salah kubur dia pergi. Elok dia baca. Tak apalah. Janji dia niat tu nak sampai kepada ayah dia, sampai lah juga insya-Allah, kan? Tapi nak cerita sampai tak ingat dah mana kubur ayah. Kan? Punya teruk punya anak. Tu. Jadi itu sifat hayat, sifat hayahnya Allah Ta'ala, Allah yang maha hidup. Lagi Allah yang hidup tidak memerlukan kepada sesuatu. Hidup kita perlukan sesuatu. Allah hidup tak perlukan nafas, tak perlukan oksigen. Allah hidup tanpa memerlukan makan dan minum. Kemudian lagi ulama kata, bagi kita yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita kena pegang bahawa Allah hidup dengan tidak bertempat. Itu penting. Ini paling mustahak. Ni banyak ni sekarang ni serangan Wahabi cukup dahsyat dalam negara kita hari ni. Dulu mereka sorok-sorok je. Sekarang masing-masing seorang demi seorang dah berani menonjolkan diri, malah cakap pula penuh hebat, menjatuh-jatuhkan pula ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Kan? Wahabi ni, geng Wahabi ni memang mereka ada peruntukan. Dapat peruntukan daripada pihak tertentu untuk mereka sambung belajar tinggi-tinggi, sampai dapat master, PhD, sampai supaya mereka ni dapat gelaran profesor dan doktor. Sebab tu bukanlah salah ada profesor doktor tak, tapi kebanyakan yang ada profesor doktor ni kadang-kadang belah sana. Kita tak tuduh semua, tapi ada kebanyakannya macam tu. Sebab apa? Sebab zaman sekarang, zaman orang nak tengok ni taraf pendidikan. Kata, hui profesor tu, walau dia cakap tu salah, nak kata doktor tu jangan main-main tu, walaupun apa yang dia hukumkan tu tak betul, canggah dengan kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Dia kata Tuhan di langit,
Siapa kata? Profesor kata, doktor kata. Percayalah orang, sebab yang kata tu profesor, doktor. Dah ustaz pondok, ustaz pondok setakat ngaji batu hampa berubah. Ada dia kata lebay lembik tu. Nah, bukan ngaji tinggi. Awak kira gitulah. Ni zaman dia, zaman fitnah. Hati-hati, jaga-jaga. Ramai di Penang pun saya dengar dah beberapa ustaz dalam senarai yang kami kaji dah, ceramah-ceramah dia memang dia berfikrah kepada Wahabi. Fahaman dia tu fahaman Wahabi. Ada, saya tak nak sebutlah kat sini kan. Tapi kita tahu, dan dia orang yang terkenal di Pulau Pinang. Maka hati-hati, jaga-jaga nak ambil ilmu dan sebagainya. Lepas tu kena ni. Nah, kita mengaji biar kitab-kitab turas. Kitab tok guru kita ngajar dulu ni ya, antaranya sifat 20. Saya ada seorang kawan, dia dulu di Malaysia ni dia ngaji pondok. Alhamdulillah lah, nasib baik dia ngaji pondok. Lepas tu dia sambung belajar ngaji luar negara. Tapi silap pilih tempat, dia ngaji di Madinah. Bukanlah Madinah tu tak elok. Madinah kan tempat Nabi. Mekah memang terbaik, tapi sudah dikonquernya Wahabi. Sana ramai Wahabi. Ada ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, tapi kena pandai-pandai cari ya. Kan? Akhirnya dia masuk mengaji sana. Syekh yang mengajar dia tu memang Syekh Wahabi, guru Wahabi. Jadi Syekh dia ajar kat dalam kuliah dia. Syekh tu kata Allah ni duduk di langit. Dia kata Allah dekat langit. Allah duduk di langit. Lepas tu dia tak puas hati lah, kata guru dia, sebab bercanggah dengan apa yang dia ngaji di pondok masa di Malaysia. Dia pun tanya, ya Syekh, langit ni siapa bagi jadi? Dia tanya, langit ni siapa bagi jadi? Syekh dia kata, Allahu sawi, Allah lah yang cipta langit. Nak takkan yang lain pula? Memang Allah lah cipta langit. Betul lah. Jadi bila kata Allah cipta langit, maknanya asalnya langit tak ada. Betul tak? Kata Syekh dia, betul. Nah, asal langit tak ada, Allah cipta langit, baru langit tu ada. Jadi kalau kata Allah duduk di langit, masa langit belum dicipta Allah, Allah di mana? Dia tanya soalan, nak trik Syekh dia tu. Syekh dia kata, Syekh dia pun pening. Syekh dia kelepok mata. Lain kali Syekh dia kata, Allah fi hawa. Dia kata, Allah di udara. Wah, kat udara pula dah. Tu kata ni Wahabi ni. Lepas tu dia pun tanya lagi, ya Syekh, hawa tu, udara tu siapa bagi jadi? Allahu sawi. Dia kata, Allah lah yang cipta udara, takkan lain. La ilaha illallah. Dia kata, tak ada Tuhan melainkan Allah lah. Allah yang cipta udara. Okey, baik. Sebelum udara dicipta, Allah kat mana? Oh pula dah, Syekh dia lagi kuat kelepok mata dia. Dia kata, oh sudah. Lah kali Syekh dia kata apa? Jangan banyak tanya, tak baik adab, dia kata. Pula ada. Sebab apa? Sebab tak boleh jawab. Itulah pahaman Wahabi. Saya nak terangkan kat sini supaya kita jelas. Kita berakidah ahli sunnah wal jamaah yang berpegang Allah wujud bila makan. Allah ada dengan tidak bertempat. Kenapa? Kerana tempat itu makhluk. Allah tak berhajat kepada makhluk. Allah tak memerlukan makhluk. Allah tak memerlukan langit. Allah tak memerlukan udara. Allah tak memerlukan apa-apa pun. Dan tu Allah di mana? Wallahu a'lam. Malah kita tak boleh kata Allah di mana-mana. Di mana-mana pun masih lagi salah akidah ni. Kerana apa? Kerana makna mana tu adalah tempat. Jadi kalau kita kata Allah di mana-mana, maknanya Allah masih lagi bertempat-tempat. Ada. Sebab tu tak boleh. Tak boleh kata Allah di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. No. Kita baca hadis ataupun biasa kita dengar ustaz-ustaz ceramah kata, nanti di hari kiamat kita dihadapkan di hadapan Allah. Tu kata Allah kat depan. Nak kena faham. Perkataan tu memang disebut di hadapan Allah, tapi bukan macam kita bayang kita duduk sini, Allah duduk depan.
Kalau kita faham macam tu, rosak akidah kita. Sebab apa? Sebab bila kita faham kita duduk sini, Allah duduk depan, itu bermakna Allah bertempat. Allah bertempat mana? Depan kita. Depan tu kan tempat. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah tak bertempat. Habis macam mana? Wallahu a'lam. Aku tak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Dia kata ustaz ni tak power ni, tak tahu. Tak bagus lagi, tak terror ni, tak sampai makam ni, dia kata. Nak sampai makam, pergi cari ayah pin. Tu yang jadi bingung tu. Dia punya akidah pelik-pelik kan. Kerajaan langit lah macam-macam lah tu. Sebab ngarut-ngarut. Kita tak boleh. Sebab tu disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan dia. Maksud kenal diri apa? Kenal diri kita bodoh sebenarnya, lemah. Apa tak bodohnya? Mana kita nak tahu kan? Kita tak tahu. Tak payah kata Allah. Roh badan kita sendiri duduk tang mana, kita tahu. Bukan roh orang lain, roh kita. Mana dia? Duduk kat kepala, duduk kat telinga, duduk kat hidung, duduk kat perut. Ada? Mana kita tahu. Tapi dia ada ke tak ada? Ada. Kalau tak ada kita mampu ya. Nampak? Mati lah kita kalau dia tak ada. Lepas tu kita yakin dia ada, tapi kita tak tahu dia kat mana. Dan kalau roh kita sendiri pun kita tak reti dah, apatah lagi yang mencipta roh. Itu kita kena faham situ. Biar akidah kita kemah betul-betul. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Jaga-jaga fahaman-fahaman yang nak mengelirukan masyarakat kita ni di akhir-akhir zaman ni. Dulu Wahabi ni bukan ada sangat. Memanglah tak jadi masalah. Dulu masalah yang besar iaitu Syiah. Dulu ada ramailah orang terikut-ikutnya Syiah tu kan. Sekarang ni Syiah pun orang kenal dah, orang tak ikut dah. Ada segelintir kecil je lah, tak ramai mana pun. Itu pun jabatan agama ada gak tangkap apa sebagainya. Sekarang ni masalah Wahabi ni nak tangkap macam mana? Dalam jabatan agama pun ada orang dia. Nak buat macam mana? Ni zaman lebih bahaya lagi. Saya ada duduk dalam grup tauliah negeri Perak, grup WhatsApp. Tiba-tiba ada satu orang ustaz ni, dia mempertahankan fikrah ataupun fahaman Wahabi. Kita pun terus dalam tu ada ustaz-ustaz jabatan agama kan. Kita kata ni, saya nak tanya ni, macam mana ustaz ni boleh terlepas dapat tauliah mengajar? Sedangkan dia berfahaman Wahabi, sedangkan enactment dalam undang-undang enactment Jabatan Agama Islam Perak, kita menolak fahaman-fahaman Wahabi, menolak ajaran-ajaran ataupun pemikiran Wahabi. Ini macam mana ustaz ni boleh ada dalam grup ni boleh lepas pula tu. Ni kena jaga, kena perhati tengok. Ini masalah. Sebab apa? Sebab dia mengajar fahaman-fahaman. Kalau setakat menolak mazhab, boleh tahan kira lagi, kita pun tak setuju, tapi boleh tahan lagi lah. Tak nak baca kunut, boleh terima lagi lah. Sebab kunut pun sunat sahaja. Tak nak tahlil, boleh terima lagi lah. Dia tak nak buat, biar kita buat boleh tahan lagi. Tapi sampai mengajar orang mengatakan Tuhan di langit, ini berat. Ini berat. Ini sudah merosakkan pemikiran. Ini pahaman mujassimah, ini pahaman musyabbihah, pahaman-pahaman yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bila Allah langit, bila Allah nak tengok makhluk, Allah turun. Turun macam mana? Pakai tangga ke macam mana? Turun naik, ni sifat makhluk. Bangun, berdiri, berjalan, ini sifat makhluk. Adakah Allah macam makhluk juga, berjalan, berlari, lompat sebagainya? Ni pahaman-pahaman mengarut ni. Ada. Lepas tu kita kena jaga-jaga fitnah di akhir zaman. Lepas tu kita kena mengaji ni. Kitab-kitab lama macam ni, kitab Idriyatus Sadiqin. Tapi memang ada orang Wahabi, dia mengatakan kitab Idriyatus Sadiqin ni sesat. Dihukumkan sesat. Ada. Memang sesat, tak kena dengan pahaman dia. Dia katalah tak betul. Ada. Macam sekarang ni depa pulun nak mematikan karakter Ustaz Muhaizat. Kita kena sama-sama pertahankan. Sebab itu ulama kita, itu ulama ahli sunnah wal jamaah kita.
Tapi mungkinlah, mungkin kita bila dengar ceramah-ceramah dia, kita dengar macam ada benda-benda pelik yang dia cakap. Sebenarnya tak pelik. Yang kita rasa pelik ni sebab kita tak mengaji. Dia baca tu kitab-kitab lama, memang ada disebut di dalam kitab-kitab. Sebab tu kalau orang ngaji pondok, budak-budak ngaji pondok, dengar dia cakap tak melenting. Sebab kita tahu apa dia cakap tu ada sebut dalam kitab. Dan orang netizen sekarang ni, jenis moden ni, mana mengaji kitab-kitab lama. Bila tu dia dengar orang tu baca ikut kitab lama, ada sebut gini, ada rasa pelik tak pernah dengar pun. Memang sebab mujahid baca buku komik, baca buku majalah kereta, mana nak jumpanya. Akhirnya dia rasa pelik. Bila rasa pelik, hukumkan orang tu tak betul. Padahal tak ada pelik ada amalan-amalan tertentu yang disebut di dalam kitab-kitab lama. Mana ada dah orang nak baca. Banyak dah kitab yang nak pupus dah. Bila tak ada dah orang beli, siapa lagi yang nak cetak? Akhirnya kilang pencetak kitab pun tutup. Bila tak ada dah orang cetak, kitab tu tinggal nama kenangan saja. Itu pun kenangan kepada orang-orang agamawan yang mengaji pondok, ngaji kitab-kitab lama. Dia tahulah kitab tu, dia pernah sebutlah, dia kata aku pernah mengaji kat pondok kitab-kitab ni. Tapi sekarang nak beli tak ada dah. Antara kitab yang dah pupus, yang kami sempat lagi mengaji di pondok kami tu, tapi kitab tu tak ada dah. Kat kedai dia tanya, kat kedai tak ada jual dah. Nama kitab tu Bidayatut Talibin, karangan Tuan Husin Kedah, Syekh Abu Abdullah Husin Nasir, seorang ulama yang sangat alim dalam semua bidang ilmu. Tauhid dia alim, fiqh dia alim, tasawuf dia alim. Dia punya anak dia pernah menjadi mufti Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang mungkin tak tahu. Anak dia Tuan Guru Ahmad, Syekh Ahmad. Ayah dia Tuan Husin, Syekh Abu Abdullah Husin Nasir. Dia karang kitab, nama kitab tu Bidayatut Talibin. Pergi kat kedai tak ada dah. Saya pergi cari sampai Kelantan tu. Kebetulan ada program di Kelantan, Tok Guru Siddiq Nur pesan, entah pergi tanya dekat Kelantan, sebab Kelantan ni ada kedai kitab besar namanya Jafar Awas. Sampai 3 lot kedai tu dia jual kitab saja, bukan jual baju, jual kitab. Punya banyaknya kitab, sampai 3 lot kedai dia jual. Dia jual kitab. Ingatkan kedai kitab besar mestilah berlambak kitab ada kan? Adalah kat sana. Gilah tanya dia cek, dia pun tak pernah dengar. Dia betul dia cek pakai komputer. Kitab banyak sangat, macam nak cari satu-satu, dia cekkan komputer. Cek dia kata tak ada cik. Tak ada kitab tu dah, pupus. Lepas tu ada datang seorang pelajar universiti daripada Terengganu, Universiti Malaysia Terengganu, UNT, budak tu. Dia dengan tim dia, beberapa kawan-kawan dia buat satu tim. Mereka nak hidupkan balik kitab ni. Mereka datang ke pondok kami, jumpa Tok Guru Siddiq Nur, jumpa saya. Lepas tu dia pergi jumpa pula waris keturunan daripada Syekh Husin Nasir. Dia pergi jumpa, dia minta ada tak kitab lama yang betul-betul pernah dipegang oleh Tuan Husin. Adalah, dia punya cucu cicit disimpan, tapi tak ada siapa nak baca. Kata kalau nak ambil. Tak ada siapa, tinggal khazanah je. Dia ambil balik, dia salin, dia tulis balik, dia bagi terang balik tulisan Jawi tu, dia hidupkan balik. Lepas tu dia buat kuntik dana, minta orang wakaf. Jadi ada datuk-datuk mana bagi duit sumbangan, dia cetak dekat berapa keping, kat 1000 rasanya, 1000 keping buku tu, kitab tu. Tapi tak boleh dijual sebab sudah diniatkan wakaf. Dia bedak-bedak bagi kat pondok-pondok. Antaranya di pondok kami pun dia beri. Itu je lah yang tinggal. Ini pun alhamdulillah lah usaha daripada anak muda kita yang sayang pada khazanah-khazanah agama kita. Tapi nak ceritanya, inilah di akhir zaman. Mutiara-mutiara semakin hilang. Semakin hilang. Inilah mati seorang ulama, Allah ambil. Tak ada siapa nak bahagian gantinya, tak ada. Tok Guru mati, pondok pun mati. Habis tutup terus pondok. Pondok dah tak ada, yang tinggal pondok bas. Pondok telefon pun tak ada dah. Pondok telefon mana ada dah. Dulu ada kan orang beratur nak telefon. Sekarang semua ada handset dah. Pondok habis dah, tak ada dah pondok. Habis dah zaman kita. Jadi tinggal lagi kita lah yang nak menjaga ni khazanah-khazanah ni. Kalau tak bahagian kita pun, tolong kita hantar zuriat kita supaya dapat menyambung.
kerja-kerja agama ni, anak-anak kita ke, cucu kita ke, untuk nak sambung ni tak ada siapa dah nak boleh nak baca ni, nak kitab-kitab lama macam ni. Baik, kemudian nanti kuliah yang akan datang kita akan sambung pada sifat yang ke-11, iaitu namanya samak. Samak ni bukan samak air tanah tu, tu lain. Tu samak dengan huruf kaf, ni samak dengan huruf ain. Samak ni maknanya mendengar. Allah itu maha mendengar. Nanti kita akan tengoklah sedikit huraian berkenaan dengan Allah bersifat dengan sifat sama. Jadi kesimpulan kita pada malam ni, kita pegang dengan penuh keyakinan Allah Ta'ala itu, Tuhan kita itu maha hidup. Hidup yang tak sama dengan hidupnya makhluk, yakni hidup yang tak mati-mati. Dan hidupnya hidup yang tidak bergantung kepada sesuatu yang lain, tidak bergantung pada nyawa dan sebagainya. Dan hidupnya hidup yang tidak bertempat dan tidak berkait dengan masa. Kita kena pegang. Ini adalah pegangan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi kita cukup sekadar tu dulu pada malam ni, dan kita akan sambung pengajian kita jika diizinkan Allah pada kuliah yang akan datang pada sifat yang seterusnya, iaitu sifat sama, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, dan macam biasalah dekat tepi sana kan, dekat luar sana tu kita letak produk perniagaan untuk menampung dana pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Beruas Perak. Bahkan dah bakat berapa bulan tak datang, kat 6, 7, 8 bulan kat kot. Jadi kena beli memang sampai licin lah. Sampai saya turun bukit ni laju gitu. Main break je, tak payah tekan minyak. Bak ringan dah. Tadi nak naik pun sangkut berat tau. Bawa banyak jadi boleh bagi habis. InsyaAllah jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan Tok Guru kita Tuan Guru Siddiq Noh, supaya dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.